Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Noliana Syafika Cefaiz bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk liputan harian Sukan Commonwealth Birmingham dan Sukan Para ASEAN Solo 2022. Kita mulakan berita dari Victoria Park, Leamington Spa. Pasukan bowling Padang Negara intai peluang pingat seterusnya dan beraksi dalam 4 acara lagi berpasangan wanita, perseorangan lelaki, trio wanita dan 4 sepasukan lelaki bermula 2 Ogos. Skuad negara turun padang untuk melengkapkan perlawanan peringkat kumpulan dalam acara trio wanita yang dibarisi oleh Azlina Arshad, Syafiqah Haidar dan Nur Ain Nabilah menentang pasukan Fiji untuk saingan kumpulan D dan bertemu Norfolk Island di pusingan kedua. Manakala, acara perseorangan lelaki, Fairul Izwan Abdul Muin bertemu dengan wakil Jamaika Robert Simpson untuk saingan kumpulan C. Dalam aksi 4 sepasukan lelaki, Malaysia bertemu pasukan Brunei Darussalam untuk saingan kumpulan D. Dalam pada itu, pada 1 Ogos, Siti Zalina menamatkan penantian 16 tahun untuk meraih kembali pingat bagi acara perseorangan wanita apabila menewaskan Cher Wilson dari Norfolk Island 21-10 untuk pingat gangsa. Cabaran berikutnya, Siti Zalina bersama Emma Firiana Saroji bergandingan dalam acara berpasangan wanita dalam misi mempertahankan emas yang dimenangi mereka pada Tamasya 2018 di Gold Coast. Penampilan di pentas Commonwealth sememangnya memberi pengalaman berharga buat gimnas negara Rachel Yeoh Lee Wen. Walaupun kecederaan yang dialami masih belum pulih 100%, beliau bertekad untuk terus bertanding di tamasya tersebut. Rachel Yeoh, gimnas wanita tunggal negara, nekat meneruskan keinginan untuk beraksi di Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham meskipun masih diselubungi kecederaan dan dinasihatkan agar tidak menyertai tamasya tersebut. Buat masa ni, before I pergi Commonwealth memang ramai doktor cakap kat I memang better not to go lah sebab takut cedera tu akan lagi teruk. So, tapi saya rasa saya boleh buat. Saya pergi juga dan saya buat dan doktor lepas ni saya ada follow up dengan doktor dekat ISN dan juga dekat HPUPM. Walaupun hanya menduduki tempat ke-16 selepas mengumpul 11.800 mata, beliau menyifatkan pengalamannya di pentas Commonwealth sebagai sesuatu yang luar biasa. Dalam pada itu, jurulatih pasukan negara Eng Shu Wai menyatakan sedikit kekecewaan, namun beliau berharap Rachel berupaya untuk memperbaiki kelemahannya dalam aksi lalu di arena Birmingham. Rasa kecewa sikit lah. Memang kita punya target nak masuk ke final. Lagipun dia memang mampu boleh dapat masuk ke final juga. Tapi overall untuk dia, I think ini memang satu platform yang bagus untuk dia hadapi future punya competition lah. Sebab ini quite big punya tamasya. Shu Wai dan Rachel ditemui semasa majlis sambutan kepulangan kontingen negara di KLIA pada Selasa. Turut hadir menyempurnakan majlis sambutan tersebut Puan Hua Pei Ling, pemangku pengarah bahagian korporat Majlis Sukan Negara. Kita beralih ke perkembangan Sukan Para ASEAN ke-11 Solo Indonesia. Kontingen Malaysia semakin menghampiri sasaran 16 pingat emas dan dilihat mampu melepasi jumlah itu. Kontingen Malaysia menambah 1 pingat emas memasuki hari ketiga tamasya berlangsung sekaligus menjadikan 13 pingat emas setakat ini. Laporan penuh bersama Adila Muhammad. Terima kasih rakan setugas di Bukit Jalil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jaguh lompat jauh para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan koleksi kilauan pingat emas keempatnya di pentas Sukan Para ASEAN di Solo, Indonesia. Pingat emas tersebut menjadikan kem para olahraga negara kini mengumpul 6 pingat emas setakat ini. Juara 2 kali Sukan Paralimpik Dato' Abdul Latif Romli tidak berdepan masalah mengekalkan pingat emas di pentas Para ASEAN buat kali keempat berturut-turut. Latif melakukan lompatan terbaiknya pada percubaan keempat iaitu 7.20 meter selepas melakukan 7.16 meter pada percubaan kedua dan 7.02 meter pada percubaan kelima. Latif mengakui gembira dengan kemenangannya di Solo kerana ini merupakan kejohanan antarabangsa pertama sejak hampir setahun berehat selepas mengalami kecederaan ketika beraksi di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 pada September lepas.
target untuk menang pingat emas, alhamdulillah tercapai dan itulah sebenarnya target saya datang sini semua nak menang pingat emas. Jarak apa saya tak fikir lah. Ya. Latif juga turut mengakui pingat emas ini adalah rezeki sebelum menamatkan zaman bujang Disember ini. Hamid ini mungkin untuk family dan mungkin untuk rezeki nak kahwin kot. Dalam pada itu, rakan senegara Zulkifli Abdullah raih pingat perak dengan catatan terbaiknya 6.43 meter. Pingat gangsa milik wakil Singapura Suhairi Suhani. Dalam pada itu, dua pemenang pingat emas pada Isnin menambah koleksi pingat perak. Muhammad Rizwan Muhammad Fuzi raih perak acara 200 meter T36.37, manakala Eddie Burnett menyumbang pingat perak acara 1 meter dalam kategori gabungan T44.62.64. Terdahulu di sebelah pagi, Muhammad Ashraf Muhammad Haisham memenangi pingat perak acara 5,000 meter T46. Diikuti Muhammad Nurdin Ibrahim yang turut sumbang perak acara 1,500 meter kategori T20. Satu lagi pingat perak disumbangkan Nur Alia Adila Natasha dalam acara lompat jauh T20. Sementara itu, di Kompleks Renang Jatidiri Semarang, satu rekod baru termasya berjaya dicipta Muhammad Adib Iqbal Abdullah dalam acara 50 meter kuat dada untuk pingat emas buat Malaysia. Manakala dua pingat perak hadir menerusi Muhammad Nur Saiful dalam acara 200 meter gaya bebas kategori S5 dan Muhammad Iman Aiman dalam acara 100 meter kuat lentang S14. Beralih ke sukan tenis kerusi roda, Muhammad Yushaizam Yusof menempah slot final selepas menewaskan wakil dari Thailand pada aksi separuh akhir. Namun hasrat untuk melihat dua wakil Malaysia di pentas final tidak kesampaian apabila Abu Samah Borhan terkandas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Turun dengan misi mengikut jejak rakan sepasukan ke pentas final, Abu Samah Borhan walau bagaimanapun berdepan tentangan sengit menentang wakil dari Thailand. Ketinggalan di awal permainan, Abu Samah tewas 3-6 di set pertama. Abu Samah cuba bangkit di set kedua namun gagal menyaingi lawan apabila tewas 4-6 sekaligus meranap impian ke perlawanan akhir. Terdahulu, Yusazwan menempah slot final selepas menewaskan seorang lagi wakil Thailand dengan straight set 6-1, 6-4. Itu sahaja laporan dari saya Adila Muhammad bersama Jurukamera Saiful Azri Samsudin untuk Buletin MSN dari Solo, Indonesia. Terima kasih rakan setugas di Solo, Indonesia. Sekian sahaja laporan daripada kami. Sebelum berpisah, jom kita saksikan carta kedudukan pingat terkini dan jadual aksi kontingen Malaysia di Birmingham dan Solo. Sehingga berjumpa lagi.